يترجم ولدي السيد عبد القادر bin Ahmad bin Ali Assegaf. Doain nih, masih jomblo nih. Doain ya, mudah-mudahan sebentar lagi ya udah nggak jadi jomblo. Ya, Habib Abdul Qadir ya, dia masih kuliah, setahun lagi selesai di Agop. Doain biar selesai, amin. Iya, adiknya udah ngepot ya. Adiknya udah nyelip, tau gak? Nyalip abangnya. Iya. Ayo fadal. Doain بالكلام Habib. Ayo, ada aku kabir, ada aku صغير. Aku صغير تزوج ini قبله. Ya. Ya, yusabik aku kabir ada. Ma yajuz Habib, ha? Sabak. Ya fadal. Nah, sabiq al-awwal. يسأل طالب العلم العزاب حبيبي. يسأل طالب العلم العزاب صح؟ Baik, mari kita persilakan kepada Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Habsyi. Falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi. Alhamdulillah alladhi akhrajana min dhulumat al-jahl wal-wahm ila nur al-ma'rifati wal-ilm. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kita daripada kesesatan menuju kepada nur cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا الفقير إلى الله أبو بكر بن علي بن حسين بن محمد الحبشي من ذرية الإمام أحمد بن هاشم الحبشي قرين الإمام الحداد شيخهم الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. Beliau memperkenalkan diri beliau adalah Habib Abu Bakar ibn Ali Al-Habsyi, masih ada daripada keturunan daripada Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, dan beliau masih ada Garin, teman dari sahabat daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad. أما بعد الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? والله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lainnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat orang-orang yang beriman dan derajat-derajat orang-orang yang berilmu. Walladzina utul ilma darajat, orang-orang yang mempunyai ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang sangat tinggi dan agung. ونحن وإياكم في هذا المجلس المبارك وهو مجلس علم. Dan kita berkumpul pada sore hari ini di sebuah perkumpulan yang penuh di dalamnya ilmu agama. كلنا نريد المعرفة ونريد القرب من المولى سبحانه وتعالى من خلال هذه المجالس. Dan kita tidak ada tujuan daripada perkumpulan sore hari ini melainkan tujuan daripada kita kumpul di sini untuk meraih hubungan, semakin dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Wa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, siapa orang yang keluar dari rumahnya bertujuan untuk menimba ilmu agama, keluar fi sabilillah, maka dia itu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali ke rumahnya. فنحن وإياكم هنا في حفظ من الله سبحانه وتعالى. Kita ini semua berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. الإنسان عندما لم يرجع يصبح شهيد في سبيل الله ولو كان حتى المسافة قريبة. Siapa orang yang keluar dari majlis ini kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dalam keadaan mati syahid. فسيدنا سليمان عليه السلام الله سبحانه وتعالى خيره بين المال والملك والعلم. Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara memilih harta, tahta, kedudukan, pangkat ataupun ilmu. Daripada tiga ini Nabi Sulaiman alaihi salam memilih apa? فلو نظرنا نحن إلى أنفسنا هنا ماذا بنختار هذا؟ Nabi Sulaiman alaihi salam beliau memilih ilmu. Kalau kita kiranya kita ini bakal memilih apa?
ننظر في أنفسنا ونرى أي اختيارنا كلهم الناس بيختارون المال والملك. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam beliau memilih ilmu agama, Allah berikan semuanya. Tahta, harta, kedudukan semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kita milih apaan kira-kiranya? ونحن وإياكم ونبينا سليمان عليه السلام قال عندما خيره الله قال يا رب أنا أختار العلم. Nabi Sulaiman menegaskan di saat itu memilih ilmu. والله من كرمه سبحانه وتعالى أعطاه الثلاث مرات. Dan Allah Subhanahu wa taala di saat itu memberikan tiga-tiganya langsung sekaligus kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. هذا من كرم المولى سبحانه وتعالى أعطاه الملك وأعطاه المال وأعطاه العلم. Dan ini daripada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap Nabi Sulaiman alaihi salam dikarenakan beliau memilih ilmu agama. من فتح الله سبحانه وتعالى عليه باب من العلم أفضل من لو ينفق قالوا يبل مثل يبل أبو قيس هذا مثل هذا اليبل لو كان كله ذهبا وفتح الله سبحانه وتعالى عليك باب أفضل من انفاقك لهذا الجبل من الذهب. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam beliau itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, dan ilmu itu lebih baik daripada apa? Daripada gunung-gunung yang berisi daripada yang emas-emas yang begitu sangat banyak. هذا الحديث اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن أيها الأخوان أن نقرب وندعو الله ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بالموعظة الحسنة. نقرب الناس الآن كلنا قال نلوم أنفسنا. كان سيدنا الحبيب أحمد بن هاشم دائما يقول لأولاد الحبيب حسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاس الله الله في الإنصاف، الله الله في الإنصاف من النفس، الله الله في الإنصاف من النفس. إذا قدرنا ننصف أنفسنا من نفس هذه اللوامة التي تأذينها هذه بنقرب على الله سبحانه وتعالى. Dan beliau itu menceritakan bagaimana Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, beliau itu menganjurkan kepada kita untuk apa? Dengan ucapannya, dengan nasihat, Allah Allah, hati-hati di dalam ausafin nafas, daripada sifat-sifat yang ada di dalam hati ini. Karena siapa di antara kita yang bisa menjaga hati yang ada, sifat-sifat yang ada di dalam hati ini daripada sifat-sifat yang buruk, maka itu adalah sebuah tanda kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول الإمام الشافعي ليس الحفظ ليس العلم ما حفظ ولكن العلم ما نفع. Nah, beliau mengutip daripada perkataan Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ilmu itu pada hakikatnya, substansi ilmu itu adalah bukan yang dihafal, bukan yang dihafalkan, bukan yang tertulis, tetapi ilmu itu manafa', yang memberikan manfaat, mempunyai dampak efek manfaat kepada diri kita. وقال سيدنا علي بن أبي طالب إن العلم هذا يقوي الرجل على المرور على الصراط. يقوي الرجل على المرور على الصراط. Dan ilmu agama yang sekarang kita berkumpul karenanya itu dapat menguatkan seseorang ketika ia akan berjalan di Shiratal Mustaqim. ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم إن شاء الله من يستمعون القول ويتبعون أحسنه. فهذه المجلس ما شاء الله تحثه الملائكة الآن وترجع إلى مولاها سبحانه وتعالى ويقولها المولى أين كنتم؟ فيقول نحن في مجلس الفلاني فتنزل علينا وعليكم الرحمات. Dan beliau mendoakan kita semua yang berkumpul pada sore hari ini, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dapat mengikuti al-gol dan mengikuti dengan secara baik. Dan juga beliau mendoakan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika akan kita ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di mana antum berkumpul, maka kita akan menjawab kita berkumpul di tempat-tempat yang baik, yaitu majlisul ilm. وهذه الرحمات الله سبحانه وتعالى يدفع بها كثير عنا من الآفات ومن الأمراض التي قد تصيبنا نحن ومن الحروب ومن الأشياء كثير، يدفع عن هذا المجلس وعن هذه البلاد وعن الأمة بهذه المجالس إن شاء الله. Jika kita seandainya mengetahui dengan sebab duduknya kita berkumpul di majlis-majlis semacam ini, majlis-majlis semacam ini adalah penyebab daripada penolaknya bala dan musibah yang ada pada negeri ini. ما شاء الله ورأينا في بلاد أندونيسيا كثير من المجالس هذه نعمة من المولى سبحانه وتعالى، نحن لا نحسدكم ولكن نغبطكم على ذلك. Nah, beliau itu mengatakan begitu sangat menyaksikan dari jauh bagaimana negeri kita Indonesia banyak daripada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis kebaikan
yang dengan sebab tersebut itu dapat menolak bala-bala yang ada pada negeri ini. ونشكر الحبيب أحمد بن علي بن عبد الرحمن والفقير أنا مزوي عند أهل السقاف يعني قريب منكم. ونشكره على المجالس هذه وعلى المعاناة التي قد يعانونها، والله سبحانه وتعالى نسأله الإعانة في ذلك والرعاية، لأنهم يقومون بخدمة كثيرة. فهذه مهمة الأنبياء اللي هو العلم هذا والوظيفة التعليم، هذه مهمة الأنبياء ومهمة صعبة. Dan beliau itu mengatakan beliau ini masih ada garabah dengan keluarga As-Segaf, dan beliau mendoakan guru kita Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf biar diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. نسأل الله سبحانه لنا ولكم إن شاء الله الفتوح والمنوح إن شاء الله، وأن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويصفي المشروب. اللهم افتح علينا وعليكم فتوح العارفين، فقنا وإياكم الدين وعلمنا وإياكم التاوي واصلح أحوالنا وردنا إلى أوطاننا سالمين غانمين مزودين خيرات الدنيا. اللهم اصلح أحوال المسلمين، فرج على المسلمين، اكشف كروبهم وارخص أسعارهم، غزر أمطارهم بحق قدوم هذا العام إن شاء الله. هذا العام إن شاء الله عام خير إن شاء الله، ويجعله هذا عام إن شاء الله كثرة الصلاة على النبي إن شاء الله. نحن يجعله هذا اسمه عام كثرة الصلاة على النبي، حتى تنجلي هذه الغموم إن شاء الله، وتبتعد هذه الغموم عن الأمة، وعن يصبح فرج للأمة إن شاء الله، ويكشف الكرب إن شاء الله عن الأمة، ويكشف الكرب إن شاء الله عن فلسطين إن شاء الله، يحررها من أيدي الأعداء إن شاء الله، يصلح أحوالنا كلها ظاهرها وباطنها، ويجعلنا وإياكم إن شاء الله من المقبولين، ويجعل هذا العام إن شاء الله عام خير علينا، وآخر صالحات أعمال، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Dan beliau sebelumnya terakhir beliau memberikan nasihat bagaimana tugas daripada seorang alim menyampaikan ilmu agama, dan ini adalah bukan tugas orang alim saja, bahkan tugas daripada para anbiya, para nabi-nabi dan rasul, menyampaikan ilmu agama yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau terakhir mendoakan kita semua yang hadir pada sore hari ini, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dunia maupun akhirah. Dan beliau juga mendoakan kita semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat nanti di akhirat, sehingga Nabi kita Muhammad SAW dapat membantu kita dan memberikan syafaat terhadap kita semuanya. Dan doa yang banyak yang beliau sampaikan, semoga kita semua mendapatkan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'alaikum.